Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Okey, ada satu cerita baru masuk tuan-tuan. SPRM sita Menara Ilham. Notis pembaharuan, pemberitahuan. Putrajaya, bangunan Menara Ilham Ibu Negara disita Ibu Pejabat SPRM pada Isnin lalu. Menara Ilham sering dikaitkan dengan seorang tokoh korporat dan bekas menteri, Daim Zainuddin. Baginda itu juga turut menempatkan pejabat individu berkenaan. Semua memberitahu Buletin TV3, permis itu disita kerana dipercayai ada kaitan dengan siasatan kes rasuah dan penyelewengan. Bangunan itu disita kerana disiasat di bawah SPRM. Notis penyitaan harta tak alih bertarikh 18 Disember disiarkan dalam ruangan notis pemberitahuan sebuah portal berita berita dalam tiang hari ini. Menurut notis itu, pejabat daerah diarah untuk menyita bangunan tak alih bagi Menara Ilham di Jalan Binjai, Kuala Lumpur. Arahan itu dikeluarkan oleh SPRM setelah berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberi oleh pegawai SPRM. Notis terbit turut melarang sebarang urusan tentang harta tak alih selain dengan serta-merta mencatatkan terma notis tersebut pada dokumen hak milik yang berkaitan dengan harta tak alih. Menurut Seksyen 385 Akta SPRM, mana-mana orang yang melanggar kehendak atau kondisi akan melakukan perbuatan yang menghasilkan atau menyebabkan pelanggaran terma notis adalah satu kesalahan. Mereka boleh didenda tidak melebihi 2 kali nilai harta berkenaan atau RM50,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Sementara itu, Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi berkata, ya, betul bangunan itu telah disita. Bangunan tersebut adalah milik Daim, Tan Sri Daim Zainuddin, kroni Tun Mahathir, dan penyitaan bangunan tersebut sebenarnya bukan suatu yang kita terkejut sangatlah kita nak dengar. Kerana apa? Kerana ini adalah salah satu, kalau kita nak faham tuan-tuan, ini Tun Daim ni antara the money man of Mahathir. Tun Daim memang daripada dulu adalah seorang brilliant dalam perniagaan, dan itu kenapa Mahathir bawa dia masuk ke dalam kabinet Mahathir pada waktu itu untuk memberi nasihat. Dia dua perkara. Pertama tentang negara, tetapi kedua tentang bagaimana cara nak dapatkan dana dan duit dan memajukan UMNO pada waktu itu. This is back in 1980s, kan? Pada ujung 70-an, awal 80-an pada waktu itu, kan. Ada satu buku yang ditulis oleh Barry Wayne menyentuh tentang perkara ini. Dan bagaimana Daim ni dilihat sebagai the money man for UMNO and also for Mahathir. So bila Tun Mahathir pergi menyaman menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim tempoh hari disebabkan oleh kenyataan 22 tahun 22 bulan, dia adalah satu opportunity sebenarnya. Itu saya kata satu trik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar ialah dia tak nampak bila mana Datuk Seri Anwar pergi sebut perkara tersebut dengan harapan Tun Mahathir saman. Bila Tun Mahathir saman, maka apa yang berlaku, Datuk Seri Anwar untuk membuktikan kenyataan itu sebagai benar, maka beliau mengeluarkan dokumen-dokumen daripada kantong dan juga daripada mana tuan-tuan? Kementerian Keuangan, perjanjian-perjanjian daripada Petronas dan sebagainya. Kita kena ingat, Petronas menjawab direct bawah Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan of course Kementerian Keuangan menjawab direct kepada Menteri Keuangan. Directly. So daripada situ kita akan dapat melihat pendedahan demi pendedahan. Dan tidak mustahil daripada pendedahan tersebut terdapat juga salah laku dan rasuah membabitkan mereka yang berada di sekeliling Tun Mahathir. Saya tak tahulah, tetapi saya rasa most likely ini antara dokumen yang dispill kepada SPRM dan akhirnya membawa kepada penyitaan bangunan tersebut. Dia kalau kita nak cerita kan, apa yang telah berlaku daripada zaman awal Daim memegang kuasa sebagai Menteri Keuangan dan sebelumnya sebagai penasihat Mahathir dahulu, ada satu buku tebal menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut, termasuk bersama dengan Tun Mahathir. So bila dia kata saya tak ada duit dia cerita orang tak ada duit ni, orang dia cakap dia tak ada duit. Apa tujuan dia? Dia ada sebab dan tujuan dia. Kalau tuan-tuan percaya memang naif sangatlah pada waktu itu, kan? Naif sangat. Tetapi ini nanti akan membawa pendedahan demi pendedahan kepada kes-kes ini, dan kita harap pendedahan tersebut akan membawa kepada kisah dan cerita yang lebih besar yang mungkin kita akan dedahkan nanti. Cuma buat masa ni saya tak boleh nak cakap apa-apa sebab dia masih lagi dalam siasatan SPRM. Setelah ada pertuduhan dan sebagainya nanti, baru kita akan cerita.